rasa nak dengar ke depan Rasa tak dengar ke depan. Okey, kepada Allah SWT wa makaru wa makarullah wa makarullah panjang atau pemacang tersebut panjang sejak berikut penuh dengan ujian panjau dan sebagainya. Okey, malam tadi saya berada di Temeluk Temeluk untuk terima pertemuan pada ustaz-ustaz, ustazah-ustazah di kawasan Temeluk. Kemudian itu sebelah pagi, sebelah petang ni kita jantut untuk pertemuan. Dan pagi tadi di Temeluk berlaku lagi untuk imam-imam di kawasan Temeluk akan silaturahmi kita nak pertemuan sekali. Kemudian terus lagi ke sini saya dah sampaikan sebelum ni dah rancang lah dekat dewan sekolah. Kemudian jadi tak tahu orang ambil alih buat pindah ke sini. Itu yang pasang komputer semua sekali. Terus standbykan pay sistem baru tu. Semangat dah okey dah tu. Kalau ini macam mana? Walaupun saya akan beri talimat sikit sebanyaklah. Sebelum tu saya nak ada orang baru. Orang lama ke ada orang baru? Kalau orang baru saya start bermula. Kalau orang lama tanya soalan aja. Ini yang baru Okey. Saya Nur Sam Abdul Aziz. CEO apa-apa. Dan dalam apa-apa ni kita buat beberapa jenis perniagaan lah. Selain perumahan, kita ada akademi apa-apa buatnya semua manusia. Kita ada apa-apa Soloting Installation dan hantar peserta kita ke Australia, New Zealand untuk jadi pembeli kat sana. Masih pembukaan masih ada penangkapan lagi untuk second intake bulan 30,000. Okey, kita akan hantar ke sana dan sana mereka bekerja selama setahun, sehari 1,000 kerja dia di sana. Kemudian kita ada apa-apa frozen one, kemudian canopy catering. Okey, dan kita sekarang ni sedang membangunkan satu college college Islamic College International Islamic Al-Fafa dengan prof daripada College Fisik Insaniah yang dalam surat khabar ni yang kita buang tu dia berjuang dengan kita untuk buka satu kelas dan kami dah setuju. Okay, dan minggu depan seminggu perbincangan terus kita akan bangunkan. Okay, so kita pun ada tahfiz apa-apa, tahfiz bahagian keusahawanan. Maknanya kita nak anak-anak kita tu daripada start umur kita ambil bulan 11 ni kan masih ada pendaftaran. Betul-betul masih ada anak yang umur 12 tahun, 13, 14, 15 masuk 10 bulan pertama dia akan belajar di Malaysia di serendah kita tu dapat. Kemudian tahun kedua kita hantar ke luar negara di John sebut asalnya nak buat di Afrika di Mesir. Tengok Mesir bergolak kita tinggal ke John sebut. Tahun ketiga kita buat ke Yaman dia belajar bukan bahasa Arab. Tahun yang keempat kita hantar pindah ke Kamboja. Tahun kelima balik balik Malaysia, ambil SKM seperti kemahiran Malaysia, terus lagi performa. Lepas itu dia boleh terus bekerja dengan Al-Fafa sebagai pengurus di semua cawangan perniagaan Al-Fafa. Dan kalau mereka seorang yang solat, maka semua staf mereka akan solat. Dan itu kami punya rancangan. Okey. Hari ini saya pun tak boleh nak cakap panjang ni, baru pun habis lah. Cuma nak ceritakan director lah. Kalau ada persoalan, tuan-tuan tanya lah. Makan dengan tak? Pilih betul? Okey. Yang barunya, ini kita buka harga rumah yang ini. Tuan-tuan yang tengok rumah dia. Tanah berkurang 60 daripada ujung tu sampai ujung tu. Kali ke belakang 90. Gelap rumah ni 35 kali 50. 4 bilik 3 air. Kos rumah ni hampir 250,000. Kos rumah. Dengan lampu yang ada tu kita bagi semua komplit. Terima kasih. RM1,750 square feet kali dengan 150 kaki persegi. Okey, hampir dekat 230 meter. So kat sambungan tanah lagi. Tanah kita dapat beli di Gombak je tanah satu lot RM300,000. 250 ke 3,000 satu lot. Banglo. Siapa yang dapat Gombak, itulah harga dia.
Kalau pasalnya ada 6, kurang sikit lah. Jadi saya meletakkan kos rumah dan tanah pun hampir RM500,000. Ini bukan rumah mampu milik, tuan. Kalau dalam ada ini kami tak pernah wawarkan rumah mampu milik. Tapi ada dalam ejen yang cetak rumah mampu milik tu kan. Rumah mampu milik ni macam rumah Satu Malaysia, Masjid Rakyat, itu rumah mampu milik. Ini memang tuan-tuan kos pun kat RM400,000, RM500,000. Cuma tuan-tuan bayar RM99,000. Itu je. Sebelum ni RM79,000. Pada bulan 4 tadi, bulan 5 kami naikkan RM89,000. Yang baru jumpa saya RM99,000. Kalau booking hari ini dengan RM500, maka harga tuan masih RM99,000 selama 10 tahun. Kemudian pada ini harga ni sampai 31 bulan 12. 1 bulan 1 dia akan naik RM109,000. Bulan 4 dia akan naik RM119,000. Dia akan naik, tuan-tuan. Bukan sebab minyak naik, dia akan naik. Sebab orang kita ni, saya start rumah ni tu daripada RM49,000. Orang tak percaya, tuan-tuan. Orang tak percaya. Gila ke apa? Penipu ke? Package umrah. Kalau ingat lagi dalam surat khabar, RM5,500 daftar seorang pergi berdua. Tunggu 15 bulan belajar. Orang tak percaya, tuan-tuan. Ada 2-3 orang je. Kemudian saya naik RM6,000, ramai sikit. Saya naik RM7,000, ramai sikit. So hari ini, daripada pagi, diorang khusus dekat pejabat saya, ada 43 orang, daftar seorang pergi berdua. Mereka pilih tarikh-tarikh untuk pergi. Bulan 12, bulan 1, bulan 3, bulan 5. Sebab dia sahabat tadi, saya bagi taklimat, berapa dia tarikh. Dan minta akan pergi umrah. Mereka pergi. Yang mana bayar RM5,000, pergi berdua dapat lah. Yang panggilnya Allah yang panggil mereka ke sana. Saya semua nak sanakan saja. Kalau ini rumah ini untuk milik tuan-tuan dengan harga RM99,000, kalau Allah izinkan dapatlah. Saya pergi umrah baru ni, Ramadan, saya doakan Kaabah, ya Allah berikan aku kesempatan berjaya untuk membina 1,000 unit rumah ini untuk hamba-hamba yang soleh, hamba-hamba yang solehah. Kalau terdiri daripada doa itu, dapatlah. Maka bagaimana jadi soleh dan solehah? Dia kena ikut syarat-syarat. Pertama, dia nak beli harga RM99,000 ni ikut syarat. Pertama, dia kena tunggu 36 bulan. Maknanya rumah ni kami akan bina pada bulan ke-30 dan serahkan kunci pada bulan 37. Itu pandangan. Geran tanah akan diserahkan sebelum rumah dibina. Ingat Yang kedua, tanah di perjanjian salam. Salam ni tempahan. Bukan SMP, bukan sales executive pun nak rumah yang dah ada. Kita beli. Ini tuan-tuan cuma tempah. Tempah dengan harga RM90. Salam ni tempahan. Sebab rumah tak ada. Tanah pun macam gombak pun kami tak beli lagi. Cuma dalam perbincangan ada yang beli. Dalam tadi dah setuju 1 ekar saja 1.4 juta. Bahkan kemudian ada satu lagi syarikat yang buat tanah lot-lot 3 ekar, 5 ekar. Kami dah jumpa, nama dia Mercu Usu. Satu lot je dia jual 200,000 ke 300,000. So dia ada kat dia akan 14 lot. Kami dah lock dah. Nak sign agreement, ambil ke 14 lot kami ambil. So kami dah ada lah tanah Usu. Itu masih ada lagi tawaran. Kalau dekat Gombak Putus 9 tu 7 ekar 25 juta tanah Gombak. Tuan-tuan masih fikir betul ke boleh buat RM90,000? Yang ketiga, bila tuan-tuan bayar RM99,000 bulan 9, bulan 10, 2 hari bulan 11, maknanya melangkaui 1 bulan, 2 bulan 11 yang masuk akaun tuan-tuan RM500. Itu sebagai nak menolong meringankan bebanan membayar pinjaman. Bukan hadiah. Hadiah sana kat Malaysia ni, kami tak pernah kami awalkan ni.
bulanan anda terima 500 selama 3 bulan dah bercakap. Itu saja. Tapi ada ejen yang buat hadiah. Sebab orang tanya, kenapa pula aku dapat 500? Lah, dia bagi kenapa pula? Duit apa pula? Okey? Mana dia jawab? Hadiah, hadiah. Malaysia dia salah. Hadiah, rasuah, rasuah, hadiah. Sama. Lepas tu menyalahi. Kalau ada ejen-ejen, tuan-tuan nak kenalkan, bukan hadiah. Sebagai nak meringankan bebanan. Kalau dah kaya, bagi saya duit tu. Saya yang buat tapis, nak bagi pada anak yatim. Okey? Itu terima. Tiap-tiap 2 hari bulan. Okey? Yang keempat berkonsepkan gerak individu. Okey? Bukan gerak bersama. Kalau ada yang nak pada malam ni, memang gerak bersama. Kami 10 tahun yang ketiga besok dah siap orang pertama malam ni. Nak duduk pada malam. Okey? Yang kelima wajib. Ini dia. Wajib mengikuti pengajian Al-Quran. Tak pandai mengaji, kena mengaji. Sebab rezeki Tuhan akan bagi. Itu dia kata. Okey? Bukan tentang kepejabat, kami pergi ke rumah tuan-tuan sendiri. Ajar mengaji. Kami gaji Pak Ustaz ke rumah tuan-tuan, mengaji sama isteri, ajak jiran mengaji secara percuma. Kami bayar Ustaz tu selama 6 bulan. 6 bulan tak boleh ngaji, tuan-tuan bayar sendiri. Dari mana boleh saya ngaji itu 3-4 bulan, 3 bulan 4 bulan dia dapat ngaji. Okey? Kemudian seminar solat. Ini saya nak. Macam hari ini kami sponsor dekat 20,000. Malam tadi dan juga hari ini di Hotel Delight. Hampir dekat 400-500 orang. Seminar solat dengan Al-Quran. Okey? Ustaz, imam sebagainya. Kat sana. Jadi kami nak semua komplit itu daripada takbir dan ihram sampai salam dia faham. Itu. Kita bercakap dengan Allah Taala, kita solat tapi kita tak faham apa yang kita cakap. Jadi, di kesempatan tuan-tuan beli rumah ni, tuan-tuan kena belajar. Dan bila nak bina rumah so bulan yang ke-30, kami akan jumpa tuan-tuan. Semak semula bacaan solat, semak semula baca Quran. Kalau okey, mantap, lulus, kami start dari sana. Kalau tak lulus, tuan-tuan belajar semula. KTB bina rumah. Saya tak nak besok dah bina rumah besok, tuan-tuan pun tak solat. Allah muka, dia runtuhkan rumah. Dah apa-apa kena, CL tak ada, dia ada. Kacau saya kata. Agak-agak rumah ni runtuh kan? Kapal terbang tu agak jatuh tak ke bawah? Takkan jatuh. Okey, tapi tak jatuh. Siapa yang pegang? Bukannya Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu juga burung yang terbang. Semuanya tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sebab itu saya nak dekatkan kita semua ni pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat di rumah, Quran pandai mengaji, rumah besar. Okey, 4 tanda kebahagiaan. Rumah yang besar, kenderaan yang selesa, jiran yang baik, isteri yang soleh atau suami yang soleh, itu tanda kebahagiaan. Ini dapat rumah besar sarang burung dah 2 bilik, 3 bilik dah cukup. Jadi tuan dapat banglo yang macam ini, punya harga. Tapi konsep dia tempahan, bukan belian. Tuan-tuan kata tak yakin, Ustaz, saya nak beli rumah Malaysia. Ada, telefon saya. Ustaz, pada malam tu rumah yang dulu, ada orang nak beli tak? Belum ada lagi. Saya nak beli, Ustaz. Boleh? 800,000. Bukan 900,000 lah. Ini tempahan. Kalau rumah dah kos 400,000 saya buat ni, kan banggangnya saya nak jual 900,000. Betul tak, tuan? Nak beli lah. Dah siap rumah dah. Termasuk je. 700, 400,000. 700, 800,000. Beli Jadi kalau kita tak mampu, memang tak mampu pun. Cari cara jalan penyelesaian. Maka Allah bagi kepada saya bagaimana pengalaman saya 10 tahun. Ini ialah yang lama. Yang ini ialah baru ni. Dia dah keluarkan saya punya benda ni. Okey. Ini projek yang saya buat. Semua tak apa-apa ni. Tuan-tuan keluar sini, belok kanan, 2 pintu. Lorong nombor 2. Okey? Satu dia. Tanpa satu sen pun duit saya mampu beli bangku saya. Rumah saya tu depan. Itu yang sekolah tu, sana tu yang bangunan oren. Itu rumah saya.
Eh? Ada yang daripada perumahan tadi, dia nak beli rumah, dia buat siasatan, satu apa-apa ni, mana projek perumahan ni, dia pergi. Salah satu tempat dia pergi, dia dah tunjukkan saya satu dan dua pilihan soalan. So saya jawab. Okey? Semua saya jawab. Apa yang jawab tu, apa yang soal tu, okey, dia boleh terima. Dan dia pun cerita kepada saya, Ustaz, saya dah pergi rumah perumahan Ustaz ni. Saya dah pergi rumah perumahan Ustaz ni, dan saya dah interview orang lah. Salah seorang kata, salah awak beli dengan Ustaz Syam tu, penipu, pembohong. Masa aku buat rumah tu, bapa gaduh-gaduh dengan dia. Okey, saya cakap kakak tu, Kak, saya jual rumah tu dengan dia, saya tak kenal cakap siapa dia. Okey, saya cakap dengan dia, Kak, Kak cakap dengan orang itu, dia beli rumah RM75,000. Sekali saya ukur dengan kakak cakap, dia Ustaz Noncan nak beli RM120,000. Hari ini saya bayar cash. Dan kakak saya bagi RM5,000. Tolong cakap bagian saya. Tuan-tuan, kalau kita suami isteri, bencilah isteri itu dengan suami, aku benci dengan suami aku. Tuan-tuan nak sekatil ke? Yang suami aku benci dengan isteri aku, tuan-tuan nak sekatil ke? Kalau hati tu benci, tidur sekatil, benci ke tuan? Tak benci keluarlah, saya bayar. Dapat RM120,000, keluar. Ingat dapat dengan KL kawasan kita. Dapat tak? Cakap lah, tapi saya selalu dapat pahala. Fitnah lah saya dapat pahala. Okay? Tuan-tuan tahu, ini sampai cerita lagi ni. Punya hebatnya, orang kata, tindakan iblis sebagainya. Bila yang syarat nombor 5 ni, tuan-tuan mengaji Al-Quran, duit daripada Allah SWT, orang beli perumahan, ketepikan buat tangkis, ketepikan buat sunat solat, ketepikan buat Al-Quran dan sebagainya, mengamuk iblis sampai. Salah satu sampai kat saya, masa kita buat open house dulu sini, okay, sampai kat apa cerita, siapa-siapa yang minum air kat sini sebenarnya, dah kena menderang. Ustaz macam dah menderang dah. Menderang dah? Kena jampi. Mereka akan tunduk, tahan aja. Dengar aja Ustaz macam. Hebat aja. Macam-macam fitnah. Okey? Ini konsep pertama. Nak ceritakan dulu bagaimana RM99,000 ni saya boleh buat rumah tuan-tuan bernilai RM450,000. Okey. Tuan-tuan dengar dulu bila tuan-tuan bayar kepada saya RM99,000. Ya? Tuan-tuan tunggu berapa lama? 36 bulan. Saya buat rumah bila? Bulan ke-30. Ini bisnes saya. Tuan-tuan jangan cakap saya melabur ke, saya pusing ke, saya rolling ke. No. Tak ada kata melabur, rolling, pusing. Tak ada. Ini bisnes saya. Tuan-tuan beli rumah, saya jual. Ini bisnes saya. Tuan-tuan bagi saya RM10. Saya beli kacang soya. Saya rendam, saya blender. Esok saya jualkan soya bean, air soya bean tu RM100 cawan, dapat RM100. Saya rolling ke duit tu? Saya pusing ke? Tak, saya bisnes, peniaga. 9 per 10 perniagaan, rezeki daripada perniagaan. Okey, clear? Bila tuan-tuan bayar kepada saya RM99,000, saya mampu membeli 1 ekar tanah. Okey? 1 ekar tanah. Ini untuk seorang. Tuan-tuan fikir, dengar dulu. Untuk seorang, tuan-tuan kakak bayar saya RM99,000 hari ni. Esok lusa saya dah boleh beli 1 ekar tanah. Okey? Di Jalan Tol 1 ekar tanah RM75,000. Beli dulu. Di Lendu Melaka saya beli tanah 6 ekar. Bukan dalam RM65,000. Habis bayar dah. Jalan Tol pun habis bayar. Tinggal RM2,000 sekali tanah. Daripada 1 kali RM5. Di Jeneram saya beli 3 ekar RM890,000. Habis bayar. Di Rembau kita JB 5 ekar. Kita bagi total RM50,000. Selesai. Kemudian sekarang ni dah dapat di Sungai Pusuk. Bukan dalam 1 ekar 1.4 tadi. Pun dalam undangan akan bayar deposit dan sebagainya. Kemudian di Batang Kali 20 ekar 2.2 juta dalam perbincangan. Okey. Di Kuala Lumpur 6 ekar 8 ekar. Okey. Harganya RM800,000 lebih.
dah bayar dah 10% boleh uruskan. So duit tuan-tuan ni dah saya pergi ke nak ceritakan bahawa seorang pembeli itu saya boleh beli 1 ekar tanah. Ini simple kira dia 1 ekar tanah tu saya boleh pecah kepada 6 lot banglo. Okey. Ukuran 60 x 90 combo. Okey. Kalau 1 ekar tu boleh pecah 6 lot, 1 lot saya jual 100,000, saya dapat berapa tuan? Saya dapat 600,000 dalam masa 6 bulan saja. Okey. 6 bulan saya dapat 600,000. Saya boleh beli lagi. Tanah yang lain mungkin dalam 5 ekar lagi. Kalau 1 ekar dapat 6 lot, 5 ekar mungkin saya dapat 30 lot. Kalikan 1,000 ada 3 juta daripada seorang pembeli. Boleh tak seorang banglo tuan-tuan ni? Itu bisnes saya. Kakak sebagai pembeli. Kalau kakak nak belajar bisnes, bawa ayam goreng, bawa pulut kuning, dan saya nak buat bisnes. Panjang cerita dia. Ini simple kira-kira sebagai pembeli. Tanya saya, Ustaz duit mana? Ustaz rompak duit mana? Curi duit mana? Siapa yang sumbangan Datuk Tan Sri mana yang beri sumbangan? Kereta siapa kena parking tu? Yang non-non tu. Nombor plat apa kereta tuan nak? Tak ada hidup ni tidak bermasalah. Tapi kalau tuan fikir masalah itu satu masalah, dia akan jadi masalah. Tapi tuan fikir masalah itu satu peluang, masalah kereta tu tuan pergi jadi pagi RM1. Susun dia elok. 10 kereta dapat RM10. Itu bisnes. Daripada orang tin. Siapa nak buat? Susun elok. Tapi dah, dah terlewat dah. Untuk pukul 3, pukul 2 dia dah sampai dah. Bios putih 2119 WWT B 2119. Okey, selesai. Dah lupa tak? Mana berhenti ni? Pergi sikit. Calot. Okey, 1 ekar tanah tadi. Jadi 1 ekar tanah tu saya pecah kepada 6 lot dan 1 lot saya jual RM1,000. Kalau ada soalan, betul pasal bila boleh dapat RM1,000? Kalau saya kata lot tu dah ada geran, saya boleh pecahkan mana saya buat rumah RM50,000, saya jual RM100,000. Nak tak bagi RM100,000? Dia buat rumah kecil dalam 3 bilik, 2 bilik air, pakai barang yang scan ke, saya buat rumah rawat. Ada orang nak beli. Daripada duduk rumah single, daripada duduk rumah flat. Okey, itu bisnes saya. Kalau saya fikir negatif, ada kau beli? Ada beli. Tak buat apa. Sebab itu bila fikir macam tu, orang lain suka fikir macam boleh ke? Boleh kau berniaga ni? Dapat ke tak dapat? Itu yang kita nak berak tidak. Pakistan tu daripada Pakistan datang Malaysia tu, negara kapet tu. Rumah ke rumah dia tak fikir. Kau beli kau tak beli? Sekarang nilai 3 dah pun. Ustaz. Orang Aceh tu. Daripada hujung sana sampai hujung sana. Dia Aceh je. Saya seorang kena Melayu. Ada dia boleh. Orang Kemudian. Banglo kita. Kita Melayu. Ini kita buat. Sebab itu saya, kalau bila saya duduk rumah saya macam ni, kenapa saya tak boleh bantu orang lain? Okay. Sebelum ni saya buat kecil-kecilan. Contohnya Cik Amin. Rumah dia RM200,000. Cik Amin bagi saya RM1,000. Dia percayakan saya, rumah itu percayakan saya nak bertanah RM40,000. Cik Amin tu saya bagi deposit pada tuan tanah. Saya dapat tanah 2 ekar. Saya pecahkan pada 40 lot. Satu lot RM30,000. Dapat 1.2 juta. Siap rumah dia buat. Okey, kita dia. Itu kecil-kecilan. Kali saya nak besar-besaran setelah berlakunya PRU 13. Apa kaitan PRU 13? Sini ada bersatu. Orang Melayu? Gaduh ni. Betul. Naik minyak 12
pasal ekonomi. Naik 20% ni yang mengada orang kita tuan-tuan. Naik 2%, semua naik 10%. Okey? Nak guna tuan-tuan yang Melayu ni. Tak payah guna senjata. Naik RM10 je barang. Minyak naik RM10 kan, naik RM2, RM3 je. Ini ada subsidi kerajaan. Kalau kerajaan tak bagi subsidi, real punya. Di mana kita usaha? Ini ada subsidi. Kerajaan baik lagi. Betul? Cuba kerajaan tak bagi subsidi. Kalau Melayu, buatlah kita biar sama kat Malaysia. Tak ada subsidi. Tak terduduk kita tak. Sebelum benda tu berlaku, kita fikir. Okey? Bila tuan-tuan yang beli banglo ni masuk, tahun ketiga, banglo ni siap. Okey, clear Boleh terima Siapa rasa tak logik? Dia kata tak logik, saya nak jawab. Boleh Tuan tanya. Kenapa Ustaz sangat nak tolong saya? Nak tolong kita ni. Kenapa semua-semua nak tolong? Tuan, kubur saya pun bukan saya kira sendiri. Kubur kita ni, kubur tu yang 3 kaki lebar, 5, 4 kaki dalam tu, tuan-tuan gali sendiri ke? Siapa gali kubur sendiri? Betul saya? Kau dah mati kau nak gali macam mana? Tuan-tuan tengok orang pancit motor, tuan-tuan tolong dia. Satu masa tuan-tuan pancit motor, ada orang tolong kita. Saya dah kena tuan-tuan. Siapa yang susun tu? Bukannya Allah. Nak masuk syurga Tuhan yang bukan mudah. Okey? Nabi kata, "Man dana ala khairin walau ajrun kamisli." Siapa yang menunjukkan orang satu kebaikan, dia akan dapat pahala seperti mana orang itu melakukan kebaikan. Okey, tuan-tuan, dia bakal tuan-tuan ada 1000 orang lagi. Okey? Tuan-tuan tunjukkan rumah saja. Berminat dia tuan-tuan. Tuan-tuan tak tanya pasal mengaji lagi, tak tanya pasal solat lagi. Berminat dia pasal rumah. Maka dia berminat di rumah. Dia diwajibkan mengikuti kelas pengajian Al-Quran dengan solat. Dan tuan-tuan yang booking hari ini, kita offer umrah setelah rumah percuma untuk seorang. Nak pergi suami isteri, cari 3 orang. Okey? Bila dia dapat pergi umrah, dia dapat baca Quran dengan baik, dia dapat solat daripada takbir ihram sampai salam dia mantap. Siapa yang tunjukkan dia? Bukan bermula bertempat. Kita pun tak tahu jangan syurga kita macam apa ni tuan-tuan. Pahala kita cukup ke tak cukup? Semalam saya pergi taklimat kepada tuan-tuan tanah ada 8 ekar di Pekan. Dan confirm nak jadi. Okey? Pergi ke rumah dia, bagi terima macam ni. Di samping tu, saya soalkan pasal bacaan solat tadi. Ada makcik depan saya. Makcik, sambung. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu. Kak sambung. Sebaik betul. Makcik terbaca wa ma ana minal muslimin. Aku bukan orang Islam. Habislah amal ibadah yang berpuluh-puluh tahun. Dia tak tahu dia baca apa. Benda tu bahasa Arab, bahasa Melayu entah. Wa ana minal Wama ana minal muslimin dia baca. Habis makcik. Makcik bukan orang Islam. Makcik orang kafir. Duduk. Tak ada siapa soalkan dia selama hidup dia kat 60-70 tahun. Jadi peluang saya hari ini, ini nama dia Tazkirah lepas asar nama dia. Bawah kemah, mikrofon pun tak ada. Sakit soal dia. Bawah kenopi. Ini nama dia Tazkirah sebenarnya. Bukan yang cerita rumah pun. Kejap Tazkirah bawa pokok durian pun jadi. Ini cerita sebenarnya. Jumpa tuan-tuan pasal Tazkirah, pasal agama. Ustaz seribu Ustaz. Masih tak cukup Ustaz. Saya jumpa anak tuition macam. Saya jumpa anak muda cakap apa? Ustaz kubur masing-masing. Nak jawab macam mana? Nak jawab macam mana?
Tapi hari ini tuan-tuan duduk dekat dengan saya. Saya bagi tazkirah pada tuan-tuan. Kalau tak betul, tegur saya. Kalau betul, itulah peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sembah dia jadikan kita daripada setitis air mani. Air mani itu kucing bagi kucing pun tak nak makan. Jadi kita manusia daripada hari pertama sampai umur 50, 60, 70 tahun menikmati rezeki Tuhan. Tapi sembah dia, kita pun tak faham apa dia cakap. Bukan Allah tak faham, kita pun tak faham. Gila apa kamu? Orang cakap dengan saya, dia pun tak apa dia cakap, kita pun tak. Gila. Macam mana yang akan kasih dan saya cipta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini yang berlaku ni. So, tuan-tuan rasa betul Ustaz. Saya faham adalah 20%, 30%. Tuan-tuan dalam masa 24 jam ambil buku terjemahan itu, faham makna dia, bersungguh dengan Allah SWT, subuh esok solat subuh sembah Allah SWT, faham Rabbi fili, ya Allah ampunkan aku, warhamni, belas kasani aku, wajburni, cukupkan aku, warfa'ni, tinggikan darjahku, wahdini, tunjukkan aku, wa'afini, ampunkan aku. Faham makna dia. Tuan-tuan akan solat dengan menitis air mata, bercakap dengan Allah SWT. Tahu kualiti. Ini baca, entah Tuhan, kalau tak faham, tak faham sudah. Seolah-olah kita cakap dengan Tuhan macam ni. Kita tak cakap, tapi perbuatan kita. Bagi orang ala kadang, anak sudah. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam mana Allah bagi kita 10 juta? Macam mana Allah bagi kita 3 juta? Kalau macam tu kita punya perangai, sikap kita, Allah bagi 10 juta, tak nampak dalam Malaysia ni. Sejak Belanda, New York. Kalau kat Malaysia tak mantap, solat tak mantap, kita sana langsung. Ini sebenarnya saya ajak tuan-tuan agar kita berubah. Kita kat Malaysia tuan-tuan hanya bukan dalam 40% bangsa Melayu. Tak ramai lagi tuan-tuan. Kalau Bumi Putra mungkin ramai. Tapi Melayu, Islam Melayu tak ramai. Tak adalah 60% lagi. Okey. Sebab tu dalam politik, mana-mana orang Melayu kumpul lah yang besar. Sebab nak ambil, mengikuti. Okey. Itu kami kecewa. Kalau katakanlah 45%, berapa banyak yang solat? Kalau kata setengah tak solat, kau tak sujud tak? Tuan-tuan boleh tengok kat stadium tu, yang solat berapa, yang tak solat berapa. Okay? Itu boleh ambil tiba. Hilang setengah lagi, tinggal 20% orang Melayu yang solat. Yang subuh solat, zuhur tak solat, asar solat, dalam seminggu pun mungkin tak sempurna. Allah kata celaka kamu. Wailul lil musallin. Celaka bagi orang-orang yang solat. Allah kata celaka, bukan Allah puji. Hilang lagi setengah, tinggal lagi 10%. Yang 10% tu yang tak faham macam kita. Mungkin saya katakan adalah 4-5% yang faham Allah, yang semayang mantap berkualiti. Kalau macam tu lah sokonglah kata saya dalam 5% yang solat yang kualiti. Sedangkan kita daripada 28 juta per Malaysia, hanya 5% saja yang mantap. Tapi yang sebelah sana, yang gay-nya, yang lesbiannya, yang homosexnya, yang berjinahnya, tak terima kita. Okey? Tunggu tak saya. Tuan-tuan tak fokus tak ini. Biar saya. Saya ikut mengajar bahasa Arab itu kan. Kalau anak boleh saya tu nak ambil rapor pun saya akan marah. So, maka dia dua. Dia turunnya, apa saya cakap dia cakap. Okey. Bila kami launchingkan pada 9 dan 5 tadi, Iblis dah mengamuk, dah kacau bila dia kacau Bani Arab, dan 7 umumkan stop, belum tahu. Sebab apa ini bawa? Ini nombor 5 lah. Sebabkan kena mengaji Al-Quran, kena solat, namun Iblis. Saya buat peserta solat trip saya yang hantar ke New Zealand, Australia. Kursusnya kami 2 bulan.
Khususnya ngaji Al-Quran. Khususnya mantapkan solat. Daripada tak pernah solat, bersolat lagi sebab nak bersolat. Tidak. Tak pandai Al-Quran, belajar semua-semua agar dapat pergi sana. Nak anak balik, mak pun juga, Ustaz, terima kasih Ustaz, anak saya tak pernah solat, Ustaz. Bersolat. Tak kami besok, bila dah nak pergi solat, interview, mesti mantap solat. Mesti mantap Al-Quran. Maka terpaksa lah. Ni syarat ni. Orang tanya saya, adakah syarat ni yang nombor 5 Ustaz untuk orang Melayu je? Tidak. Kalau ada orang Cina nak beli, belilah. Kalau ada orang India nak beli, belilah. Tak ada masalah. Tapi syarat nombor 5 ni kena mengaji Al-Quran. Kena ikut seminar solat. Saya tak suruh dia masuk Islam. Itu hak dia. Allah kata apa? La ikrah fid din. Ada paksaan dalam beragama. Masing-masing lah. Kan? Tapi bila dia faham agama, dia faham agama Islam, mungkin dia berubah. Masalahnya kat kita ni, kita tak pernah cerita kat agama Islam pada mereka. Sebab tu mereka tak tahu. Sebab tu mereka benci agama Islam. Sebab tak tahu, jahil. Sebab tu kami pernah buat program kepada bangsa Cina dan India seminar mengenai agama Islam. Tuan-tuan datang, kami bagi RM50. Kita berubah datang, bagi RM50. Kitanya, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah Esa, Allahu Samad, Allah tempat mohon perlindungan. Lam yalid, Allah tidak beranak. Walam yulad, tidak diberanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, Allah tidak sekutu Esa. Cukuplah. Nabi kata balik ani wal ayat, sampaikan betul walau ayat. Dia sampaikan dah. Bagi RM50, bukan duit saya tahan. Saya bagi RM20,000 ni untuk yang program di Grantun. Bukan duit saya, duit Allah Subhanahu Wa Taala. Sini kosong lah. Bila ke sini, habis orang saya dah. Tuan-tuan saya arah ke sini. Nak cari ilmu, kena cari depan-depan tu guru. Kena buka lah. Kenapa? Malu untuk ilmu. Pahala. Tak? Tuan nak sejik habis lah tuan. Yang kalau pun mau beli, rosak lagi. Besar saya tahu, saya dah cakap dah siapa. Dengar mereka depan, sebab mereka dengar. Mereka clear. Ada depan. RM2,600 ni berapa beli. Sambak baru, meja baru, habis. Macam mana? Alright. Tapi kita berada kat sini. Contohnya, dia janji orang datang pukul 4. Kalimat pukul 3. Ketiba pukul 4 dia buat kalimat. Tapi dia sampaikan kalimat. Tapi apa? Tak penipu janji pukul 3 bagi kalimat. Nampak tak? Janji pukul 3 bagi kalimat ni pukul 4. Penipu pun. Mudah sangat nak cakap. Tapi saya sampaikan kalimat. Dia tipu lah. Dia tak tipu. Dia tipu apa? So, macam rumah ni semua kita target 36 bulan. Dia tipu 36 bulan tu tak berlaku. Delay sikit. Kami masih bayar RM500. Delay 4 bulan bayar lagi 100. Masa tu bulan dah keluar. Masa dah tekan keluar. Dalam agreement market, kalau kau beli tak puas hati, minta duit kembalikan, tapi kita berikan. Tapi biar tanah tadi serahkan saya. Saya senyum dia tuan. Dan tanah ni senilai lebih daripada RM100,000. Betul tak? Sungguh. Tanah betul tak? Ini lebih hebat dari hati. Dia bagi kalimat dia. 150 orang kat Pinang. Perumahan Al-Bawah. Bagaimana habis rumah? Okey? Mereka datang kerana perumahan. Saya datang kerana nak bagi tasmirah. Saya kata macam mana tuan-tuan kita nak dapat rumah. Tuan-tuan berlakon yang suami pegang tangan perempuan lain. Yang perempuan pegang tangan suami orang lain. Duduk atas kaki dan jadi macam mana? Jadi orang nak bergaji. Tahu dia fikir. Macam mana Allah nak berkati itu? Kita dapat sebagai tazkirah. Bukti pun takkan kita tazkirah kat 100,000 hadis apapun. Ahmad Kusu dengar je saya. Esok lagi dia telefon, Ustaz, saya ada tanah dekat Perak. Okey? Buat payment dia hari Rabu tadi pergi ke Perak. Okey? Saya pergi, ada tanah dia, memang semua dapat. Memang dia nak confirm lagi. Saya duduk satu bilik dengan dia. Saya, Ustaz Arham, lagi Ustaz Fazli. Ustaz-Ustaz belakang. Duduk satu bilik dengan dia.
Kami tidur lena tuan-tuan. Pukul 2 pagi dengar orang mengaji. Baca-baca tengok Ahmad Busu sedang mengaji. Surah Waqi'ah dia mengaji, surah Ar-Rahman dia baca, surah Al-Kahfi dia baca. Pokoknya dia baca tiap malam. Ahmad Busu, Imai Tangtu. Dia pernah koma tahun 2009. Kasih koma tu dia kata, Allah bagi pengajaran tak. Aku perlu berubah. Dia sedar, dia baca Al-Quran dan tiap malam dia baca Ahmad Busu, Imam Tangtu. So dari kampung ambil tandangannya di Perak, di Terung. Kemudian bulan 3 ni mungkin akan berjumpa. Saya kadang akan staff saya buat satu selap Ahmad Busu untuk dia bawa dia punya peminat-peminat dia. So, bila saya kumpul dengan seniman, saya nak Al-Quran kat sini. Itu cerita sebenarnya. Itu kerja tuan-tuan tadi. Paskilok sebenarnya. Dekat dengan Allah SWT, Allah kata apa? Doa ni astagfirullah. Doa daripada Al-Quran makmur. Boleh kita dapat. Kan? Bila dia ikut nombor 5 tadi, semua takkan dapat. Itu cerita dia. Okey, tuan ada soalan? Jadi fikir apa cakap. Okey. Dalam nak bagi komik, bagi kepercayaan pada orang ramai. Macam-macam keluar. Okey. Antara keluarnya surat daripada KPKT. Mana tengok, siapa nak baca? Okey. Apa tuan-tuan rasa? Koyak. Takut sikit tadi. Okey. Antara surat isi dia, KPKT, Kementerian Perumahan, keluarkan kenyataan media. Dia kata berhati-hati dengan pemaju swasta. Okay. Dia kata berhati-hati. Bukan dia cakap tak boleh. Ni nak balik ni, dia kata tuan-tuan berhati-hati di jalan raya. Tuan-tuan tengok kereta okey, minyak okey, tuan-tuan pun tak mabuk, tak mengantuk. Cuaca pun okey, baca Bismillahirrahmanirrahim, jalan sampai dekat rumah. Berhati-hati di jalan raya. Itu kat kita berhati-hati. Tuan-tuan berhati-hati. Tengok dengan kalimat Asal Syam, jumpa, tengok ofis, tengok rumah. Betul tak betul apa yang cakap, ini konteks tempahan bukan belian. Dan dia dah tunjukkan kita mampu dapat rumah 400,000, 500,000 dengan 99,000. Tuan-tuan fikir. Tuan-tuan takut beli rumah dah siap. 800,000 tak mampu pula. Nampak macam mana? Saya nak jual rumah yang siap 99,000, banggang dengan saya. Bukan bisnes sama dia. Tak boleh. Maka di situ namanya konsep ta'awun, tolong menolong. Tuan-tuan bayar kepada saya 99,000, tuan-tuan percaya dengan saya, dah ikut agreement lah. Lawyer, 3 lawyer saya buat agreement ni. Puan Zalila, Puan Hanif dengan terima kasih. Takkan lawyer banggang. Tak tahu undang-undang. Betul. Dia banyak buat lawyer tahu undang-undang. Ya, dia buat undang-undang. Dia tak usah ada masalah ni. Tak salah sikit undang-undang. Dalam kenyataan media tersebut, pasal wang yang 500 sebagai hadiah, saya dah cakap tadi. Itu bukan hadiah. Itu yang disalah dia. Kemudian pasal skip, ini bukan skip. Tuan-tuan beli, saya jual. Tapi beli tuan-tuan, konsep tepat. Okay. Kemudian kenyataan lagi. Kami dah bersyarat pada 26 Ogos dengan KPKT, dengan PDRM, Bank Negara Malaysia, PDT, CIDB dan sebagainya pasal ni. Dia kata pembantu swasta ni Al-Fawzah lah. Saya kata hebat semua Al-Fawzah ni. Berapa poli, berapa jabatan nak meeting tuan. Ingat PDRM tu datang private ke? Mesti orang besar-besar. CIDB tu mesti pegawai besar. Bank Negara mesti orang besar-besar tu ingat nak makan cekodok. Orang ni. Air mineral mesti hebat, mesti kat hotel. Ingat meeting tu sikit harga ke meeting? Betul. Dengan 10,000 meeting apa? Pasal apa-apa. Pasal tuan-tuan beri percaya kat kami. Tuan datang ke sini pun dekat sakit. Tuan lihat tak ada benda apa-apa. Mereka meeting kat hotel lebih hebat. Padahal mereka boleh buat. Al-Fafa datang kepada kami, beri penat kami.
RM1 dia selalu hantar kami satu kos dulu. Cerita pada mereka. Sekarang ni Datuk Najib naik dekat Facebook. Pasal PKT. Semua negatif. Last sekali saya cakap, Assalamualaikum kepada semua. Kita baca kan? Ada yang baca. Saya Ustaz Nur Syah bin Abdul Aziz, nombor telefon 013-355-7357. Siap tulis tuan-tuan. 013-398-7357. 03-618-62539. 3 nombor saya bagi. CO Al-Fatah. Alamat nombor 3 dan nombor 13 dan 13A. MG Point, kita ada gombak. Kalau tuan-tuan nak sudi datang ke tempat kami dengan taklimat, saya dan staf saya bersedia untuk bagi taklimat. Di ruang yang sempit ni saya tak ada peluang nak bercakap banyak. Tuan-tuan datanglah pada kami bagi taklimat. Okey? Dan saya kata, Datuk Seri Najib, saya teringin jumpa dengan Datuk Seri. Tapi apakah saya seorang miskin, saya tak mampu. Tapi kalau Datuk Seri panggil kami datang. Kata Datuk Seri, jangan jadikan saya sebagai Hang Nadim. Kita mana Singapura dilanda tondak, Hang Nadim kena bunuh. Kita Hang Nadim tu. Kita mana Singapura dilanda tondak, orang tahan betis nak tahankan Singapura tu. Datang budak yang kecil Hang Nadim. Dia kata, apa kan? Dia temanlah pokok pisang. Baca pokok pisang. Dia tondak, jangan pisang tu bunuhlah tondak tersebut. Maka benar kata, budak kecil ni pun boleh bagi dia dah besar besok. Sebenarnya kita bunuh dia. Dan dia bunuh. Itu sejarah fakta betul. Betul. Saya cakap dengan dia, orang Melayu tak ada rumah. Ini yang saya ada ni, bangun tenang kan bunuh saya. Saya cakap dengan dia. Okay. Betul. Yang bawah tu tak ada siapa yang negatif. Semua okey. Kemudian hari Jumaat tadi, buku solat sampai. Itu tadi sampai. Saya ambil gambar. Saya kata buku yang untuk 2 pegang besar di Temerloh dah sampai. Okey. Kos program dekat Temerloh hampir 20,000. Alhamdulillah kita sponsor. Saya kata lepas ni, Iblis mengamuklah lagi. Tapi sebab Iblis tak pandai Facebook, maka ada pengikut-pengikut dia akan tulis. Tak ada siapa yang cerita buruk. Semua baik. Itu dia tuan. Yang cakap pun tak ada siapa yang jumpa saya. Saya tengoklah. Kalau saya buat tak betul, pasal umrah tadi. Sebelum tu orang semua negatif. Yang bayar, ni dah pergi ni umrah. Tak pergi umrah. Memang dalam bisnes memang ada liku-liku kehidupan. Jaya naik. Perjalanan pun nak minta. Kebetulan pun nak minta. Di motor nampak genting berapa kali jatuh nak mati. Mereka boleh bangun. Kenapa saya pernah jatuh, saya boleh bangun lagi? Memang saya pernah jatuh. Tapi kalau saya jatuh, sambil saya nak bangun, saya bangun semula. Allah bagi bangun saya bangun. So sekarang di tangan saya hampir 5-6 juta saya bangun. Tapi saya lebih tanah lah. Saya beli tanah dekat jantung semua, saya letak dekat akaun saya dan 3-4 ribu untuk pengurusan bayar bulan-bulan tersebut. Bank Negara Malaysia bukan tak cerita. Tahu akaun kita semua dia tahu. Macam SIM pun dia boleh cek. Tapi saya keluar duit pada bank dah declarekan duit tak mana, duit beli rumah, beli tanah, jual tanah, beli tanah. Sampai dekat kerja saya kata Ustaz macam akaun kena buku. Macamnya itu. Cuma tak kena tembak je. Tembak. Macam-macam fitnah. Macam mana? Fikir saja. Yang mana yang kita nak buat tadi tuan? Tingkat mana? Daripada kalau kita mampu tuan-tuan berjaya atau berlancar, daripada segi banglo, tuan-tuan dapat 2 biji, 2 biji dapat ke 8 biji. Maka tahun besok 10 tahun akan datang kita dah sampai wawasan 2020. Malaysia dicap sebagai dengan maju tuan-tuan. Masa itu akan tersebut kalau kita tak bersedia dengan sekarang. Makan gaji, jadi banyak. Betul. Nak bisnes kita takut. Ini bersama dengan saya. Bilang tanah ada, rumah pun ada. Dah ada tanah, cagar dekat pekan. Itu saya tak. Maka bila saya rancangkan pada 10 tahun akan datang, tuan-tuan nak kita awal, dah senang berbesan. Kita awal sama jalan besan, cucu cicit kita besok.
Ini berbesan dengan mulut macam mata. Siapa nak duduk? Betul? Sedih tak saya masuk tujuan yang saya jumpa tuan. Tuan duduk rumah sehingga. Aduh sayangnya. Kenapa tak duduk? Macam mana Ustaz? Kerana sikit macam ni lah. Inna Allah la yughayyiru bi qaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Allah tidak tahu apa serta macam itu Allah itu. Cakap walaupun saya anak 6 orang tuan, yang mana kita merancang sekarang ni persatuan Janatun Al-Fafa bil Islam. Kita nak buat satu, kita dah bertanah dalam 4 ekar di Kelang. Kita nak buat tempat pemulihan anak-anak gadis yang terlanjur, yang mengandung anak luar nikah, masuk tempat kami selama 2 tahun, keluar jadi ustazah. Itu yang kami rancang sekarang. Dia masuk kerana terlanjur, mengandung, keluar jadi ustazah. Anak tu akan kami beli. Kalau ke wajar tu hari, anak orang beli 5,000 anak. Kiu kami orang nak akan. Kami tak, sekarang ni anak tu akan yatim, kami akan beli. Ejen-ejen kami yang buat perumahan ini akan support mereka. Tuan-tuan dan jutawan nak keluar zakat, support mereka. Walaupun dia anak luar nikah, tapi dia tak bersalah, dia bersih. Dia nak bagi dia jadi ustaz, jadi ustazah, jadi PM, jadi engineer, jadi arkitek. Bukan? Berkesanlah kita. Kalau saya ada 1,000 anak asal, berkesanlah kita 1,000 orang. Bukan? Dia cerdik. Itu yang kita nak bina. Tak nak kita abaikan mereka. Kan? Sikit. Habis kira. Berkaitan tadi, kecil lagi. Soalan dia. Pastikan pemaju ada lesen. Tuan-tuan. Bukan sekarang saya nak buat rumah ni. Bila tuan-tuan? 3 tahun akan datang. Bukan sekarang. Apa saya nak apply lesen sekarang? Betul? Lepas tu dengan PBT pun sama juga. Berat. Ada yang kami nak proses. Ada yang hampir nak keluar. Dah keluar, besar baru bagi tuan-tuan. Kalau tuan-tuan lah pegang lot banglo lah saya cerita tuan. Ada satu lot banglo yang pegang. Tuan-tuan nak buat rumah sendiri tuan-tuan. Nak buat rumah sendiri. Adakah tuan-tuan nak daftar dengan penguji perumahan? Biji tanah. Tuan-tuan yang tuan arwah bapak tinggalkan satu dekat tanah. Kita ada 6 adik-adik. Alungnya, anak, alang, acik, atik, busu dia. Pecahkan 6 lot banglo. Masing-masing dapat 10 lot. Tuan-tuan yang sulung ni nak buat rumah dulu. Tuan-tuan berdaftar kepada penguji perumahan ke? Tapi ada kata, carilah kontraktor. Kontraktor A minta 400,000 rumah ni. Kontraktor A minta 400,000. Tiba-tiba kontraktor tak bagi. Tanya kontraktor kelas F pula, minta 300,000. Tiba-tiba Bangladesh, Indonesia minta 150,000. Mana tak pilih? Mesti tak pilih Indonesia. Pilih kontraktor kelas A pun, dia Indonesia. Bukan cuma sini. Betul? Betul lah kadang-kadang. Tak ada Melayu buat rumah. Cina buat rumah pun Indonesia. So dengan situ saya boleh save. Test. Okay, start dulu boleh. Aduh.